Yang pertama, menggabungkan kurban dan akikah, adakah boleh? Kan, maknanya gabung tu macam mana? Kita gabungkan anak kita baru lahir, ya, kita pun kata okey, bahagian kurban aku tu niat dua-dua sekali lah, kurban pun satu, akikah pun satu. Boleh tak boleh? Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali kata tak boleh menggabungkan kedua-duanya kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza. Mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haythami ada sebut dalam kitab Fatawa, ya, pun mazhab Syafi'i tak boleh sama sekali, sebab akikah tujuan dia untuk bersyukur ke atas nikmat kurniaan anak itu, dan dia menebus anak itu. Kurban dia menebus diri kita, maka tak boleh nak kongsikan. Dia dua-dua benda besar tak boleh kongsi. Itu mazhab Syafi'i. So jadi prinsip itu kita pakai. Maknanya tak boleh tuan-tuan nak solat asar gabung dengan solat zuhur, boleh tak? Saya solat jamak, okey, silalah. Solat jamak dia 2 rakaat je, kan? Dia jamak sampai qasar. Mana lagi 2? Tak, saya 2 ni saya jamak tu. Saya jamakkan zuhur tu dengan asar dalam 2 rakaat, jamak dulu. Oh, ini bid'ah namanya. Ini bid'ah hasanah ke sahiah? Dalalah terus tuan-tuan. Sebab dia zuhur dia ada tanggungjawab dia, asar ada tanggungjawab dia. Dia kalau jamak pun dia masih lagi asing. Dia macam rojak lah. Timun masih lagi timun, sengkuang masih lagi sengkuang. Gabung pun sengkuang namanya sengkuang, timun namanya timun. Dia tak istihalah namanya. Istihalah zuhur dengan asar jadilah zosar. Tak boleh lagi tuan-tuan. Tu haram hukumnya, tak sah. Baik, Ibnu Hajar Al-Haythami ada sebut. Baik, habis kat situ. Tetapi Hanafi dan Ahmad, Hasan Al-Basri, Qatadah serta Majlis Fatwa Kuwait, ramai juga tu, Majlis Fatwa Kuwait, Majlis Fatwa Kuwait, harus digabung semua niat kurban dan sebahagian kurban dengan sebahagian akikah. Dengan akikah. Tapi sebenarnya saya berpendapat sebagai fatwa Kuwait ni, antaranya dia berpendapat satu ekor lembu ada 7 bahagian, 4 bahagian kurban, 3 bahagian akikah. Boleh tak boleh? Yang itu yang boleh tu kata dia. Tapi kalau 4 bahagian kurban campur akikah sekali dalam 4 tu, yang itu tak boleh. Tetapi ada dinisbahkan kepada Hanafi dan Hambali yang mengharuskan. So jadi mana yang terpilih? Mana yang lagi selamat? Asingkan tuan-tuan, jangan gabungkan, ya. Tapi kes puasa sunat, puasa ganti dengan puasa Syawal boleh tak gabung? Ni cerita lain pula, kan? Lain pula. Kalau puasa qada dengan gabungkan dengan puasa wajib yang lain, puasa qada campur dengan puasa nazar, boleh tak? Tak boleh. Dia wajib dengan wajib tak boleh. Sunat dengan sunat boleh. Kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid, campur solat sunat rawatib sebelum solat, boleh tak? Boleh. Campur 3, banyak campur tu. Selampau solat lepas wuduk, banyak tu. Campur 4, solat taubat lagi, banyak. Campur lagi solat hajat, banyak tu, mewah sungguh. Boleh tak? Dalam bab ibadat ni tuan-tuan, dia kena ada dalil betulnya, kan? Jadi kalau gabung 2 tu nampak gaya boleh gabung lebih daripada 2 tu, saya pun tak tahulah tuan-tuan jawapan ni. Tuan-tuan buat tuan-tuan punya pasal lah. Baik, yang seterusnya, pembahagian daging. Boleh tak bahagi daging korban kepada non-Muslim? Ni jiran-jiran kita ni, ada yang bukan Islam duduk sebelah, kita duk bagi kat sebelah, Assalamualaikum, Tok Umar, dia tunggu kat depan rumah, tunggu kat buaya kat depan. Dia mana nak bagi kat aku ni? Tak bagi pun, dia kata, kan? Boleh tak bagi kepada orang bukan Islam? Baik, memberikan daging korban kepada orang bukan Islam, ulama berbeza pendapat. Iaitulah sebahagiannya mengatakan haram dan sebahagian mengatakannya makruh. Iaitulah menurut mazhab
Hambali dan Hanafi, ianya adalah harus, kerana kalau dia bukan korban wajib. Kalau korban wajib yang wajib tak boleh, kalau korban sunat boleh, ya. Manakala dalam sebahagian mazhab lain tidak dibenarkan, kerana dia adalah qurbah, iaitulah ibadah, tak boleh berkaitan dengan orang bukan Islam. Maknanya sembelih itu pun qurbah, iaitulah amal ibadah, pembahagian itu pun ibadah juga. Tapi Hanafi dan Hambali kata tak, korban itu ibadah, distribution, tu bahasa orang kampung terkeluar terus kan, iaitulah sebar, pembahagian itu bukan ibadah khas, itu bukan ibadah khas, maka boleh bagi pada orang bukan Islam. Khususnya kalau dia itu jiran-jiran kita yang ada sebab lah. Jangan pula tiba-tiba nak beri pula dekat George Bush pula, dekat Obama pula tiba-tiba hantar post pula kan. Ni jiran-jiran kita yang kita rasa ada sebab kita bagi itu untuk jiran-jiran punya kerukunan, maka bolehlah diberikan, ya. Tetapi eloknya macam mana? Kita berilah dahulukan kepada orang Islam yang memerlukan, yang meminta dan tidak minta. Yang seterusnya, isu seterusnya, boleh tak kita berkorban dalam keadaan kita ada hutang yang belum settle? Hutang belum selesai lagi, tapi dah sibuk nak berkorban. Bila kita kata aku nakkan waktu yang bagus ni, hutang tu aku tahulah, tapi aku nak korban ni, waktu ni best ni, dapat kelebihan, hilang dosa kan. Bayar hutang hilang dosa tak tuan-tuan? Bayar hutang hilang dosa tak? Bayar hutang dapat pahala tak? Dapat pahala. Hilang dosa tak? Tak nak kata kan. Tapi kalau kita buat korban, tiba-tiba mati, hutang tak settle, macam ada masalah tak? Ada kan. Yughfaru li syahid kulli syai'in illa dain, diampunkan bagi orang mati syahid semua sekali kecuali dia ada hutang. Nabi pun kata satu lagi, arwahul mukmin muallaqatun bidaini hatta yuqda'an, roh orang mukmin akan dapat semua kebaikan dia kecuali kalau dia ada hutang, dia tertahan, ya. Jadi oleh kerana itu settlekan hutang. Kalau hutang itu hutang yang dah overdue, kalau hutang belum sampai due dan ada kemungkinan besar kita akan ada gaji lain yang boleh top up dia, boleh kita dahulukan korban. Tapi kalau tak ada ni, memang tak ada ni hutang ni, kalau aku korban ni memang tertangguh lah hutang ni. Bila tertangguh pula kena riba pula, lagi jangan, tak boleh. Ya, kalau tertangguh kemudian kena penalti, kita wajib settlekan hutang dulu, ya. Dan juga sebagian ulama kata lagi elok kalau kita duk telefon sikit orang yang kita hutang tu, kita minta izin dia. Sama macam pergi haji. Nak pergi haji dulu ke nak settle hutang dulu? Sebagian ulama kata ambil jalan tengah, kamu telefon dulu. Ulama tak kata telefon, ulama dulu tak ada telefon. Kamu tanya dia, minta izin. Pergilah minta izin orang yang kita hutang, yang dah kata overdue ataupun dah dekat, ataupun kita kata kalau aku pergi haji, kalau aku bayar, kalau aku kurban ni mungkin lambat sikit lah sebab nak kumpul balik duit lambat sikit kan. Jadi boleh tak tolonglah izinkan. Dia izinkan, dan it's okay. Kalau tak izinkan, Nabi kata matlul ghaniyu dhulmun. Orang yang ada duit tapi lambat bayarkan hutang secara sengaja, zalim. Layyal wajidu yahillu uqubatuhu wa irduh, dalam hadis yang lain, iaitu orang yang ada kemudahan, dia lewat-lewatkan bayar hutang, maka dia layak untuk dihukum dan dicari maruahnya. Itu nak ceritanya. Habis. So jadi itu adalah dari sudut hutang dan jenis-jenis. Kemudian korban oleh organisasi, syarikat. Ada tak syarikat yang berkorban hari ini? Syarikat ni berkorban kan, macam syarikat kan, Maxis ke apa kan, Celcom. So bila kita duk berkorban tu, kita ada sebut nama tu kan, on behalf of Maxis. Tu Maxis semua tu buat konsert besok. Boleh kan? Jadi asal hukumnya dia untuk manusia, individu, syakhsiyah, fardiyah. Syakhsiyah, fardiyah, ya, korban ni. Sebab tu dia ada nama-nama tertentu.
Macam Nabi SAW sebut kan, untuk dirinya dan untuk isteri-isterinya ataupun untuk ahli keluarganya. Tapi sekarang ni syarikat ni macam mana ni? Syarikat ni boleh korban, tapi dengan syarat syarikat tu bukan atas nama syarikat, atas nama orang tertentu dalam syarikat. Maka dia beri dekat surau ni, kata dia beri kat masjid 8 ekor. Mestilah 8 ekor tu ada untuk siapa? Berapa orang boleh dapat bahagian ni? Adalah nama sekian, barulah boleh. Maknanya bukan atas nama syarikat. Walaupun syarikat itu dianggap syakhsiyah i'tibariyah dinamakan. Syakhsiyah i'tibariyah ini dia ada kalanya macam manusia biasa, taklif dia. So zakat pun ada perbincangan. Syakhsiyah i'tibariyah ni kena bayar zakat, walaupun dia bukan manusia, tapi dia dianggap mewakili sekumpulan manusia, iaitulah shareholder. So dia adalah as good as shareholder. So dia kena bayar zakat, tapi sebenarnya shareholder yang kena bayar zakat atas nama syarikat. So jadi bila syarikat ni dia nak buat atas nama dia, sebenarnya atas nama shareholder. Kalau bukan atas nama kaki tangan, atas nama shareholder, bukan atas nama syarikat itu. Itu dia tentang yes. Kalau seorang tu membayar korban untuk orang lain, yang orang lain kita lepas ke korban atas dia bayar, macam dia support sedekah, ambil nama dia dengan semua. Itu diharuskan, iaitulah kita ada duit lebih, kita pun korban, kita sebut ini kita bayarkan, nama korban ni kita tolong sembelih atas nama si fulan bin si fulan. Oh boleh. Orang yang disupport tu kita lepas wajib, lepas wajib. Oh dia kena maklumkan lah. Dia kena maklumkan. Sebab dia bila dia korban tu sah saja, walaupun wajib ke atas dia, dia tak mampu, orang lain support, terlepas. Sebab dia yujzi, dia dapat dan diharuskan untuk di sponsor oleh seseorang lain, maka dia punya kewajipan tu terlepas walaupun dia tak guna duit dia sendiri. Yes. Malah korban ini juga adalah amalan yang sahih, sepakat pahalanya boleh sampai kepada si mati, walaupun si mati itu bukan ahli keluarga kita. Dia dikira sedekah, yang sedekah. Baik, habis kat situ. Kemudian kongsi pahala kurban saya dah sebut tadi secara ringkas. Sebagaimana Nabi ketika bersembelih, Nabi kata bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dan Nabi ada special case sikit, Nabi pun sebut wa min ummatihi. Ni Nabi boleh lah, kita tak boleh lah. Dia penghulu kampung, umat aku kat kampung, tak boleh. So Nabi boleh bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad, ali Muhammad wa min ummati. So jadi maknanya pahala kongsi disepakati, diharuskan. Siapa yang patut menerima kurban, habis. Kemudian saya rasa itu saja dari sudut kitab ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk kitab Talbis Iblis? Satu lagi lupa, upah kepada tukang sembelih. Upah tukang sembelih. Hadis Nabi menyebut wa amarani alla a'ti al-jazir syai'an. Nabi Rasulullah mengarahkan aku tidak memberi pada pelapah sesuatu apa upah pun. So, jadi pelapah kita tolong tu dapat pahala. Jangan nak sibuk apa ada allowance ke allowance ada. Tak ada allowance ambil kat akhirat. Bukan dekat dunia. Tetapi kalau dia ni nak juga, okey, jadi mana-mana bahagian kurban yang kita dapat, kita bagi kat dia hadiah. Bukan maknanya dia allocation khas untuk pelapah. Tak ada. Semua dia allocation biasa. Dia kalau allocation semua dapat. Maknanya sebab dia pelapah, dia dapat lagi banyak, 18 kilo contoh. Orang lain semua 10 kilo. Tak boleh. Dia dapat 10 kilo sebagai manusia biasa. Bukan pelapah dia itu tidak ada apa-apa special untuk dia dapat lebih upah. Tidak dibenarkan secara sepakat ulama menjual dagingnya, juga dah sebut tadi. Habis kat situ. Okey, satu lagi lupa. Nanti jap. Boleh tak korban di luar kawasan? Ni nak pergi ke Gaza ni, Nak pergi ke Kemboja. Hukum asal adalah tangan sendiri dan di tempat sendiri. Tapi diharuskan untuk diwakilkan sembelih di luar kawasan, kerana hukum daging kurban boleh disimpan dan diagihkan pada siapa juga. Mazhab Syafi'i tidak membenarkan dipindahkan daging kurban ataupun kurban itu di luar kawasan jika terdapat orang memerlukan di dalam kawasan.
Seorang kita biasanya kita agak-agak, tapi kat sini dah terlebih sangat daging, kita pergilah Kemboja, kan? Tapi ada orang mengatakan, saya buat lain. Kat sini pun saya buat, kat sana pun saya buat. Macam. Dia kata kan. So maknanya saya tak meninggalkan negara sendiri, negara sendiri saya buat. Kat sana pun saya buat. Maka tak adalah kelihatan ada masalah sangat kalau begitu. Tapi kalau kata saya tak buat kat sini sebab saya dah buat dekat Kemboja, maka dekat situ mungkin ada mazhab Syafi'i yang menganggap ada masalah, ya. Demikian juga pendapat ulama kontemporari, sebagai contoh Majlis Fatwa daripada Kuwait dan juga Ibnu Uthaymin, kerana maslahat sebenar daripada udhiyah adalah untuk dilaksanakan didapat kat kawasan terdekat dan kita sembelih sendiri. Tapi bila kita asyik suruh orang lain sembelih saja di jauh sana, terluputlah antara hikmah sya'airullah itu. Jadi kita nak rasa sendiri sembelih tu, dia ada rasa feeling berbeza. Kalau kita betul-betul niat ikhlas, ini kerana Allah SWT, aku buat benda ni kerana Allah SWT, bila kita sembelih sendiri, kita akan rasa kehebatan dia, ya. Dan kemudian, dan juga Rasulullah sendiri tidak pernah diriwayatkan mewakil sembelih kepada orang lain, atau Rasulullah mewakilkan dan dibahagikan ke tempat yang lain, ya. Jadi itu adalah antara perbincangan. Ya, ada soalan? Sila. Surau dia keluarkan lembu menggunakan duit tabungan surau jemaah, dia kena letak nama juga. Jadi kalau surau dia keluarkan duit kutipan surau untuk dikorbankan seekor, maka dia sebaiknya ada nama-nama yang tertentu akan disebut semasa kurban itu disembelih, ya. Habis. Ada lagi soalan lain? Banyak soalan. Okey. Lembu 7 ekor, 7 orang. Kita dah sebut, ada hadis. Untuk seorang juga boleh. Maknanya dia ambil 7 lah. Maknanya dia tak boleh bagi 7. Kalau dia seorang, di atas nama dia seorang saja, 7 tu dia punya. Tak boleh? Boleh? Maknanya macam 7 kali dia berkorban 7 bahagian, macam itulah. Ya, yes. Tak, hutang rumah kalau masuk memang 30 tahun tak korban aja, tuan-tuan. Hutang-hutang yang structured itu kita tak masuk lah. Ni hutang-hutang yang individu yang dah overdue, dah kena bayar dah. Yes. Sama juga, kalau sponsor tu jenis muayyan, khas untuk dia berkorban, maka tak bolehlah dia nak gunakan duit sponsor tu untuk bayar hutang pula, kecuali dia minta izin lah. Dia kata, aku tak nak guna untuk korban lah, nak bayar hutang, kan dia kena minta izin. Sebab biasanya sponsor yang khas ini untuk tujuan yang khas lah. Yes. Tapi hari ini nampakkan jemaah import daripada Australia, tapi jenis apple feral di Malaysia itu kami dia. Tapi dia Malaysia saja yang bawa ambil, tapi feral itu dibuat lakukan di sini. Tak banyak import dari bawa ke sini. Tapi untuk tujuan kami itu memang kami dia. Bila saya datangi orang yang mencoba dari Australia, memang kami pun kami dia. Bila kami masuk di kawasan kenakannya, boleh tak tahu yang tak Malaysia. Malaysia saja. Waktu saya kalau tengok kami dulu cepat. Bawa ke sini kami liar. Okey, maknanya kambing liar dekat Australia dibawa ke sini, dijual, orang kita ambil, kita kurbankan. Jadi dia masuk tak dalam kira-kiranya bahimatul an'am yang relax, cool. Maknanya binatang-binatang ternak kan, ni bukan ternak, ni liar. Ya. Maka dalam keadaan itu, kalaulah kita ambil dia dan kita ikat dia dulu di surau selama sebulan, solat bersama-sama dengan ahli jemaah. Ya, maknanya kalau ketika itu dia dah kira dah tak liar lagi lah. Maknanya pada hari kurban tu berlaku, maknanya dia dah duduk dalam kawasan tangkapan itu dan dibela, dia bagi makan cukup-cukup, relax semua. Wallahu alam. Tempoh itu saya tak pasti pula, ya, tapi ikut uruf lah.
ikut uruf yang kalau dia lepas tu taklah jenis, saya rasa ikut uruf lah. Kalau ikut Malaysia ni tak kalau 3 hari ke 2 hari ke dia dah dikira dia dah relax dah makan pun on time semua, maka dikira telah pun jinak lah. Apa dia? Berbiri. Oh, kalau dia kasihkan, ini kena cek dia punya undang-undang dia. Dalam kurban ni tak boleh ada ada cacatan. Jadi itu saya kena cek balik. Maknanya kalau rasanya macam tak lulus tu untuk dikurbankan. Iya. Oh, okey. Baik, saya tak ada maklumat tentang itu sebab saya tidaklah pakar dalam bidang itu. Tapi kalau betul, maka dia ada keaiban yang boleh menurunkan nilai dia. Kasih itu turunkan nilai dia tak? Tu nak kena tanya pakar lah. Okey, sila. Kos pengurusan, iaitulah kos pengurusan nak membersihkan sampah, nak memungut sampah, nak membasuh semua sekali, bukan melapah. Jadi itu bolehlah. Nak membawa lori, membawa ke sini, dan kemudian tenaga-tenaga pakar nak mengikat dan seumpamanya, itu boleh ada upah, tapi bukan melapah punya upah. Okey. Sedang bunting. Yang sedang bunting boleh. Daging dia ada perbincangan dalam ni, iaitulah sebahagian ulama kata anak dia zakatul janin, zakatul ummi, iaitulah sembelih maknya, iaitulah sembelih maknya, anak dia automatik. Tak boleh dah maknya dah keluar, okey anak keluar. Ingat tak ya? Maknya saja, anaknya sekaligus masuk. Tapi ada je ulama kata berbeza, asing. Tapi itu ada khilaf jugalah. Tapi kita nak cerita, kalau tengoklah kalau anak tu keluar hidup dan seumpamanya, kalau nak tak mati pula, nak kena sembelih pula, sembelih lah. Sila. Tapi itu anak tu maknanya bukan sembelihan asing, dia sama dengan mak. Oh, kena tukar. Cedera, kita dah gantung dia dekat ni, tiba-tiba budak-budak main-main, kemudian dia pun nak pergi tanduk, dia tertanduk dinding contohnya. Tu benjol kepala dia, mata dia buta sebagainya. Tak boleh dah. So jadi kena ganti. Kalau ada sistem Fatihah dia buat jembaran dua ini, satu bahagian tadi 50 kata RM550, RM50 untuk keuntungan untuk kos lah. Kalau untuk kos, maknanya kalau ada lebih dia pergi ke surau, tak ada masalah lah. Ada lebih pergi ke masjid, bukan lebih masuk poket Tok Imam, tak boleh lah. Kalau lebih masuk ke surau, dan untuk masalah awam juga tak ada apa-apa masalah, ya. Apa dia? Okey, ada setengah pihak belum buat akikah lagi. Tidak ada syarat untuk buat korban mesti sudah akikah. Maka dia dua tanggungjawab yang berasing. So, jadi bolehlah nak buat mana-mana kalau dapat datang waktu kurban, sebab waktu dia terhad. Kan? Waktu dia terhad, waktu 3 hari, 4 hari tu je. Tapi waktu akikah luas, so anytime boleh buat. So bolehlah juga nak didahulukan kurban. Sikit lagi sebelum kita tak sempat masuk dia kitab yang kedua ni. Waktu berpuasa hari Arafah perlu ikut hari wukuf Saudi, hari Jumaat, atau di Malaysia hari Sabtu. Oh, tahun ni beza tak perasan saya. Bila masa yang kita perlu ikut bagi negara kita di Malaysia? Sebab sebenarnya penetapan waktu ni dia ikut matlaq, ikut tempat terbit matahari, So jadi setiap daerah dia ada tempat terbit dia tersendiri. So anak bulan pun ikut tersendiri sebenarnya. So diharuskan untuk kita mengikut negara kita punya 9 Zulhijjah, walaupun dekat Mekah tidak 9 Zulhijjah. Habis cerita. Tapi kalau kita nak dapatkan kedua-duanya, puasa 2 hari pun semua orang lebih sukalah. Tapi kita ikut negara kita pun sudah memadai. Ya, wallahu alam. Sebagaimana dalil Nabi pernah menyebut, buka kita ikut puasa orang bertempat, raya kita ikut raya orang setempat, maka Arafah kita pun ikut orang setempat. Ya. Baik, adakah perbuatan Nabi SAW hanya tertakluk kepada wajib dan sunat saja? Bagaimana perbuatan makruh seperti membuang hajat sambil berdiri? Membuang hajat sambil berdiri makruh. Tak ada. Nabi kira-kiranya kalau Nabi buat tu, dia akan jadi paling kurang harus saja, menunjukkan keharusan sahaja. Ya, sebab dan makruh itu, ada ke Nabi buat benda makruh?
Setakat setahu saya, Nabi tidak akan melakukan benda-benda yang makruh lah, benda yang harus ataupun benda yang tidak utama saja. Dia tak sampai makruh. Yang tak utama tu ada, contoh macam abasa wa tawalla, Nabi berpaling daripada Umar bin Maktum. Itu bukan makruh, itu tidak utama saja. Ya. Minta pendapat mengenai jual beli emas secara bertangguh. Ini rujuk kat Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Majlis Fatwa Kebangsaan punya keputusan adalah haram membeli emas jongkong secara bertangguh. Itu juga adalah pendapat Majlis Fatwa, Majlis Fiqh Antarabangsa. Majlis Fiqh Antarabangsa dan Majlis Fatwa Malaysia dan AUFI, iaitu Majlis Syariah Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, berpusat di Bahrain, dianggotai oleh ulama-ulama hebat, termasuklah Kesatuan Ittihad Ulama Ittihad Al-Ittihad apa nama tu? Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin, iaitu Kesatuan Ulama sedunia juga. Ulama-ulama dalam tu semuanya berpendapat tentang tak boleh bertangguh kalau beli jongkong walaupun dengan duit kertas lebih daripada 3 hari. Semuanya adalah riba an-nasa, ataupun sebagai ulama namakannya riba an-nasi'ah. Tapi kalau dia nak buat juga hari ni, pulang kat dia lah. Cuma kalau kita kata khilaf kena berlapang dada, khilaf, tujuan kita mesti khilaf ni bukan untuk berlapang dada saja. Satu, untuk kita tahu. Yang kedua, untuk kita mencari dengan iman mana yang paling kuat. Jangan kata ada khilaf, boleh begini, boleh begitu. Suka-suka hati, hari ni aku nak buat begini, besok aku nak buat begitu. Kalau ada untung aku buat begitu, kalau rugi aku buat begini. So tak boleh. Itu namanya tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas hukumnya haram, sepakat ulama, sebab dia bertuhankan hawa nafsu. Dan disebut oleh para ulama, sesiapa yang mengambil kejanggalan fiqah, kejanggalan para ulama dipilih, kejanggalan fatwa-fatwa ni diambil yang itu saja, ada keuntungan, maka dia telah berlaku ghalat, kesalahan. Maka atas sebab itu kita punya tanggungjawab bukan hanya tahu ada khilaf maka kita buatlah, kita buat ambil pendapat yang ringan. Kita kena tahu, kalau kita ambil pendapat ringan, kita maknanya pelopor kepada satu pakej pendapat ringan itu. Contohnya kalau kita kata bahawa duit kertas bukan ribawi, sebab kita beli emas dengan duit kertas, maka kita bolehlah bertangguh, kan? Jadi itu bermakna bila duit kertas bukan ribawi, duit kertas juga maknanya tak payahlah keluar zakat. Itu dia punya kesan impak dia. Tak payah keluar zakat dah duit kertas. Dan jadi sekarang ni bank konvensional pun halal lah maknanya, sebab dia ambil interest di atas duit kertas yang dipinjamkan. Maka maknanya dia meminjamkan macam meminjamkan motor, ambil kos, meminjamkan kereta. Dia bukan komoditi, dia bukan thaman, dia komoditi. Bila beri pinjam komoditi memang boleh ambil untung. So maknanya bank konvensional pun halal, zakat pun tak payah bayar. Ni dia punya masalah pendapat ini. So ulama-ulama fiqh dia akan melihat kepada maqasidus syar'iyah dalam bab memberi hukum-hukum seumpama ini. So kumpulan fatwa yang besar-besar tadi semua kata haram, tiba seorang dua orang duk kata harus, maka itu pendapat yang marjuh, dan beramal dengan pendapat yang marjuh dalam keadaan wujudnya pendapat yang rajih adalah haram. Kecuali ada hajat yang kuat. Contohnya macam orang kita katalah dia dah belajar, dia tahu pendapat yang rajih tersentuh isteri batal wuduk. Tiba-tiba dia pergi haji kalau nak ambil wuduk susah sangat, maka dia pun ambil lah pendapat yang dia sendiri mengatakan marjuh, iaitulah tak batal, dia pun tak batal. Contohnya dia pendapat dia yang dia belajar yang marjuh, yang rajih yang kuat adalah kena kunut subuh. Kunut subuh adalah hukumnya sunat muakkadah. Tiba-tiba pergi Mekah tak ada kunut subuh. Tak ada kunut subuh. Madinah pun tak ada juga. Ya. Dekat Jordan pun banyak juga tempat tak ada kunut subuh. So dia pun tak ada kunut subuh. So ketika itu dia atas keperluan, ya, atas keperluan. Maka kalau dia ikut nafsu, kan ini boleh untung saya ambil, maka itu diharamkan di dalam Islam. Kemudian memohon pendapat mengenai urusan jual beli rumah leasehold. Ini cerita lain pula ni, kan? Tak boleh tanya macam-macam, nanti tak habis, kan? Mana yang afdal untuk seorang dewasa yang belum pernah akikah? Dan kita sebut tadi, apa hukum daging sembelihan akikah diberi makan kepada orang bukan Islam? Sama saja. Orang bukan Islam pun, sebagai macam tadi juga, ada ulama kata dia punya sembelihan itu boleh dimakan oleh Islam dan bukan Islam.
kalau dia tu kejiranan kita, tapi kalau kita dahulukan Islam itu lebih baik. Itulah pendapat mazhab Syafi'i, dan mazhab-mazhab, sebahagian mazhab mengasuhkan harus gitu saja sebab dia bukan qurbah dalam bab distribution itu. Wallahu alam.